Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Ni abang tanya, Ya, tanya apa? tahu tak pasal arak? Arak, tahu arak tak? Apa tu arak? Sangat. Air yang kalau kita minum kita jadi mabuk. Tu ke? Air yang tak suci. Bukan. Tak tahu cik. Arak tu kita boleh minum ke tak boleh minum? Tak boleh. Tak boleh minum. Kenapa tak boleh minum? Pasal dia buat mabuk. Dia buat kita haram. Ya, dia haram. Allah tak bagi minum. Bukan daripada Al-Quran saja, bukan agama Islam saja, tapi semua agama sebenarnya tak boleh minum arak. Okey? Semua Jadi apa? semua. Lama boleh. Agama Kristian pun tak boleh bagi minum arak, agama Hindu pun tak boleh minum arak, agama Buddha pun tak boleh minum arak. Jadi sekarang ni kat dunia ni banyak aja ada orang minum arak. Sebab dah jadi setengah-setengah panggil apa, adat bagi orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam kuatlah. Orang Islam memang agama kita selalu duk tegah kata jangan minum arak. Siapa yang buat arak? Siapa yang buat arak? Adalah syarikat-syarikat yang buat air arak. Sebab dia menguntungkan. Arak tu mahal. Yang Jadi bila orang dah start minum, dia ketagih. Dia nak minum lagi, dia nak minum lagi. sedap. Lepas tu Beli lagi. Sebab bila dia minum, dia akan merosakkan dia punya sel otak lah. Dia akan tak boleh berfikir dengan betul. Dia tak boleh buat decision dengan betul. Dia jalan pun tak betul, tak seimbang. Okey. Jadi baru-baru ni kat Malaysia banyak orang mati sebab orang yang mabuk dia bawa kereta. Lepas tu kena accident. Lepas tu dia langgar orang sampai mati. So tak boleh lah kan. Tu macam So benda tak bagus lah kan. tak. Jadi tak boleh lah. So apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat dia cakap pasal arak. Contoh surah Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya adalah dosa besar dan ada pula manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, dermakan? Katakanlah, dermalah apa-apa yang berlebihan dari keperluan kamu. Kemudian Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Jadi bila Allah letakkan dalam Al-Quran kata arak itu atau dia panggil khamar yang diperbuat daripada anggur ataupun bijiran bali, gandum. Okay, arak tu dibuat pada anggur ataupun gandum. Yang anggur kita makan tu, tapi dia simpan lama-lama. Dia simpan lama-lama. Dia panggil proses penapaian tu sampai dah expired tu, dia menghasilkan satu alkohol. Alkohol tu lah yang gas, macam gas tu dalam air tu. Alkohol tu yang memabukkan. Mabuk tu maknanya dia tak boleh fikir, dia jalan tak betul. Tinggalkan kita nak anggur lama-lama lah. Kalau anggur lama-lama kita tak makan dah. Kan anggur dalam busuk-busuk dia tak makan dah kan. Takkanlah. Tapi ni lagi lama dia dah buat dalam proses dia simpan supaya dia tak berapa busuk sangat kot. Tapi boleh minum lah bagi dia orang. Tak tahulah. Penapaian tu sekarang dah ada sistem, ada robot, dah ada apa? Dah ada kilang. Okey, kita baca kenapa surah ayat 219 ni diturunkan. Telah berkata Umar bin Khattab. Pada saat larangan meminum khamar diturunkan, khamar tu arak lah. Aku berdosa. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar dengan sejelas-jelasnya. Atas doaku
suku itu turunlah ayat permulaan ayat ini. Sebab tadi ayat tu dia atas saja kan, judi dengan arak je. Bawah tu dia cakap pasal kita menderma duit. Abbas berkata, pada saat turun perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah, beberapa sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, sesungguhnya kami tidak mengetahui maksud sedekah yang telah engkau perintahkan kepada kami dan apa yang harus kami keluarkan. Itu masa zaman Rasulullah dulu, bila sahabat bertanya, itu Rasulullah bukan Rasulullah yang jawab, Allah yang jawab, turunkan dalam Al-Quran. Jadi yang jelas, dia minta jelas. Orang bertanya Rasulullah, bagi jelas. Rasulullah kata haram. Itu je. Memang haram dan tidak, dan keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Jadi apa lagi dalam Quran kata? Surah yang ada pasal arak. Surah ayat An-Nisa. Surah An-Nisa. An-Nisa 4:43. Wahai orang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu katakan. Janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintas sahaja sehingga kamu bersuci. Dan jika kamu sakit atau sedang musafir, atau salah seorang di antara kamu datang, musafir tu berjalan lah, macam kita pergi ke tempat lain yang jauh pada tempat kita tinggal, Macam kat polis. macam kita pergi balik kampung ke apa ke, kan, musafir lah tu. Tapi masa ni musafir lagi jauh lah, dia tak ada makan minum. Atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah suci dan sapukanlah muka kamu dengan kedua-dua tangan. Ini bertayamum lah. Bila kita tak suci, kita nak masuk masjid, tak ada air, kita kena bertayamum jugalah kalau kita bermusafir. Okey, tayamum tu ambil wuduk dengan tanah kalau tak ada air. Bukan tanah, debu. Ada cara dia. Nanti kita bincang pasal benda tu. Kita sekarang cakap pasal arak. Okey, sebab ayat 43 ni turun, pada saat itu ayat ini mengharamkan khamar belum diturunkan. Pada saat itu Abdul Rahman bin Auf mengadakan pesta. Dia mengundangku dan para sahabat lain. Dalam pesta itu kami meminum khamar hingga mabuk. Masa ni orang Islam tapi tak turun lagi ayat, sebab orang Arab dulu minum arak. Waktu solat pun tiba, aku ditunjukkan sebagai imam solat Jumaat. Pada aku melakukan kesalahan ucap ketika membaca Al-Quran, Al-Kafirun. Jadi bila masa dia mabuk, dia tak boleh baca dengan betul. Sebab dia tak ingat. Memang orang mabuk ni dia tak boleh ada pertimbangan yang rasional. Jadi dia tak bolehlah memandu masa tu. Kalau dia nak mabuk pun, kalau bukan orang Islam, dia nak mabuk pun, dia janganlah memandu. Kalau dia memandu, dia membahayakan diri dia dan diri orang lain. Kalau diri dia seorang tu tak apalah. Ini diri orang lain. Macam arwah kakak bapak meninggal sebab pemandu mabuk lah. Dia ke ada orang lain? Orang lain bawa kereta yang mabuk. Orang lain tu yang bawa tu dia mabuk. Lepas tu accident, meninggal. Dia tak meninggal. Okey, surah Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala. Dia ambil tiga-tiga ni. Arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi sesungguhnya syaitan itu berkehendak menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu dengan arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu maukah kamu berhenti? Sebab ayat 90-91 Al-Ma'idah turun telah menyebut Ibnu Abbas bahawa kedua ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dua suku
kaum Ansar yang hidup damai. Namun jika mereka dalam keadaan mabuk kerana arak, mereka saling mengganggu dan bertelingkah, bergaduh. Sehingga hal ini membuat dendam yang membara antara mereka. Hadis sahih riwayat Nasai dan Al-Bahaqi. Jadi dalam Al-Quran pun cakap bila kita dia sama lah, arak ni, judi, sembah tokong bahala, mengundi nasib, ni semua ni adalah tools syaitan untuk buat kita lupa Allah. untuk buat kita lupa Allah. Dah tu kalau orang mabuk memang Allah kata jangan solat, tak boleh solat sampai kau sedar. Jadi kan tinggal solat dah satu hal, minum arak dah satu hal, dah banyak pula dosa dia. Lepas tu membunuh pula lagi, bergaduh pula lagi. Lepas tu solat masa dia habis menyepong. Habis mabuk tu pukul berapa? Mungkin dah tinggal waktu asar lah, tinggal waktu subuh lah, dah tinggal Maghrib, Isyak. Jadi apa? Kalau kat Malaysia ni ada orang jual arak tak? Ada kan? Kat mana? Dekat masa nak pergi. Kat Paradigm ada, Sultan. kat 7-Eleven ada. Kan? Lepas tu orang minum kat mana-mana dia boleh minum. Tak kisahlah kalau dia nak minum pun ke. Boleh kita cakap macam tu, tak kisah nak minum. Korang kata jangan mendekati. Jangan minum arak. Jangan mendekati langsung dengan arak itu. Tapi kat Malaysia ni ada kilang arak. Masa kita pergi sekolah Suntar tu kan? Dekat Federal Highway tu, yang besar tu. Besar kilang dia tu. Jadi boleh menimbulkan persengketaan antara kita. Kan? Kadang-kadang kita tak ada buat apa pun, orang tu mabuk, dia tengok kita, dia marah kita, dia pukul kita. Pun ada juga. Tak kenal begitu. Jadi ada juga yang macam tu. Ada yang minum, lepas tu bawa kereta, mati, kena langgar orang. Langgar orang mati. Orang tu mati. Kesian pakcik tu, meninggal. Ada semalam jadi. Dia bawa kereta, dia bawa motor nak balik, dia bawa Food Panda. Lepas tu orang tu langgar dia mati. Lepas tu kereta tu dia tak sedar, dia seret je motor tu dekat berapa kilometer, dia bawa je. Tapi orang tu dah jatuh lah, dah meninggal lah. Lepas tu sampai orang tahan dia baru sedar kata ada motor kat depan kereta dia tu. Masa dia langgar Tak orang, sedar. Tak, masa dia langgar orang tu, motor je lah dia seret je. Motor je dia seret. Tapi orang tu pun dah kena dah lah, meninggal dah lah. Laju kuat lah dia langgar tu kira kan. Tak bagus lah arak ni kan. Janganlah kita mendekati arak. Apa kita kena hukum orang yang minum arak ni? Macam mana tak nak bagi orang minum arak? Kita cakap dia yang minum arak. Kita cakap dengan dia jangan minum arak. Tapi Nanti kena minum. nanti boleh menyebabkan orang lain meninggal. Lagi kita kena bagi tahu dia lah. Lagi kalau tak boleh bagi tahu, sebab dia badan besar lah, dia tengah bising-bising wah. Tak payah. Tadi kalau kita cakap kat dia tumbuh Kalau Dah dia tak cakap ada arak dah. Ban ban arak daripada Malaysia ni. Itu satu dunia Cakap boleh. dekat cakap dekat semua Perdana Menteri Ratu Negara. Waktu kita cakap awak kena suruh semua kilang arak tutup. Kalau boleh buat macam tu hebatlah. Kan? Kita doalah pada Tuhan. Kalau kita tak boleh cakap, kita doalah supaya pemimpin-pemimpin ni terbukalah hati dia. Dapatlah hidayah untuk tolak arak ni kan. Lagi apa kita boleh buat? Kalau orang yang langgar ni, apa nak kena hukuman dengan dia? Marah dia? Gaduh dia? Tapi dia Masuk penjara. Sekarang ni kalau orang masuk penjara selama 30 berapa lama? 30 tahun. 30 tahun. Selama-lamanya. Selama dia Orang tu mati dah tau. Orang yang langgar tu mati tau. Bapa orang, suami orang. Macam mana? Orang yang langgar tu macam mana nak kata tu? Bunuh. taklah cakap. Dia cakap dia pembunuh lah.
Okay, adalah hukuman sekarang ni. Hukuman kena kata hukuman berat lah. Bila hukuman berat, orang pun takutlah nak buat. Orang takutlah nak minum, betul tak? Orang nak minum pun dia cuma minum, lepas tu dia duduklah kat situ. Tidur dekat situ ke apa ke, sampailah dia sedar, dia balik rumah. Dia tak bawa kereta ataupun dia ambil lah Grab ke balik rumah. Dia telefon kawan-kawan dia ke yang ni suruh ambil dia balik kan. Tapi hukuman tu kena kuat lah. Jadi supaya orang tak minum. Betul tak? Okey lah. Jadi Sarah dah doa tadi dah doa tadi. InsyaAllah lah. Kata kawan-kawan jangan risaulah, Sarah dah doa dah supaya arak ni Sarah doa apa? Tak ada dekat dunia. Dekat satu dunia. Tak ada satu dunia. Bukan Malaysia aje. Tahu semua. Semua. Okey, Sarah dah doa. Johor Bahru. Oh, Pulau Pinang semua tu kat Malaysia lah. Malaysia lah. Okey. Satu Malaysia ni lah. Jangan ada orang yang minum arak lah, selamat lah. Lepas tu orang yang dah meninggal tu kita doa yang terbaik untuk dia lah. Dia kena bunuh lah kira kan, mati syahid lah kira kan. Masuk syurga lah dia kan. Mati 100. Itu COVID. Itu COVID lah Sarah. COVID. COVID apa lah? Hari ni tak ada COVID, yang mati orang kena langgar dengan orang mabuk. Tak ada COVID. Tak ada orang meninggal hari ni. Dah tak ada orang meninggal COVID, orang meninggal pasal kena langgar dengan orang minum arak. Sebab apa dia minum arak? Sebab dia stres, dia kata. Dia nak cari kerja tak boleh, duit tak ada, lepas tu kena marah, kena cari dengan tuan rumah nak bayar, lepas tu dia pergi milih arak, dia minum, dia lupa lah. Dia lupa. Bukan setakat dia lupa pasal masalah dia lupa sekali pasal orang lain. Lupa Itu nama yang dia. Itu lupa. Dia tak ingat nama dia apa, dia tak ingat. Macam ni masa dia sedih. Macam Misha yang penuh. Bukan, dia happy saja. Dia happy saja sampai dia tak ingat apa yang terjadi. Dia membawa diri dia ke tempat lain lah. Kalau macam kita tidur lah, sedar-sedar kita tak tahu ke tempat lain mana. Itulah kalau minum arak. Okay, itu saja. So jangan Jangan minum arak. Jangan minum arak. Cakap kuat. Jangan minum arak. Okay. Bye. Bye.